Okey. Balik kepada cerita tadi, pendekatan Teng Chua ataupun Rafizi ya. Komen Teng Chua mengenai pendekatan Rafizi. Komen Teng Chua mengenai pendekatan Rafizi. Alright, kita baca. Teng Chua menyatakan pendekatan Rafizi boleh pecah belahkan PKR Teng Chua. Bekas ahli Parlimen Batu Teng Chua memberi amaran bahawa pendekatan Rafizi Ramli dalam pemilihan parti yang sedang berlangsung boleh memecah belahkan parti. Teng Chua berkata pendekatan Rafizi membuatkan pemimpin PKR perlu berpihak kepada pimpinan tertentu dan ia tidak memberi petanda baik kepada parti itu. Ini berikutan Rafizi mengkritik pendekatan Kemah Besar Pakatan Harapan semasa kempen pemilihan parti. Pemilihan parti bukanlah tempat perpecahan dasar. Dia kata bukanlah tempat untuk perpecahan dasar. Bukan sama ada anda menyokong atau membantah strategi Kemah Besar. Anda mesti memilih pihak yang akhirnya akan memecah belahkan parti, kata Teng Chua, seperti betik dalam channel press dalam sebuah wawancara. Teng Chua yang tidak bertanding dalam pemilihan parti kali ini menawarkan pandangan orang luar mengenai pemilihan parti yang hangat dipertandingkan. Teng Chua yang sebelum ini menjadang jawatan dari Presiden berkata Rafizi menentang amalan parti yang telah lama wujud. Tambahnya Rafizi tidak pernah melibatkan diri dalam proses membuat keputusan parti, sebaliknya lebih suka bersuara dalam isu rumit yang hanya menyukarkan mereka. Teng Chua berkata pendekatan Kemah Besar jika dilaksanakan boleh mempunyai pelbagai bentuk gabungan. Tambahannya ia boleh melibatkan muda, warisan, pejuang atau kemungkinan persefahaman aturan kerusi dengan bersatu. Tambahannya mereka tidak bertelagah, tapi isu itu tidak harus diputuskan dengan berteriak di atas pentas. Rafizi akan menentang Saifuddin untuk jawatan timbalan Presiden kali ini. Okey, saya komen sikit mengenai perkara ini. Kenapa? Yang pertama sekali, Teng Chua membawa hujah bahawa ini adalah pendekatan Rafizi yang boleh memecah belahkan parti. Dia kata kerana perkara ini atas asasnya dua perkara. Ia adalah perkara dasar dan kedua ia telah diputuskan. Dia kata atas dasar perkara dasar dan ia telah diputuskan. Pertama sekali, ini kita nak bagi tahu untuk sebarang pemutusan bagi keputusan untuk Kemah Besar itu sebenarnya telah ditolak di dalam Kongres PKR pada tahun lepas. Siapa yang ingat lagi YB Arafat yang mengatakan kita menolak kemah, kita menolak untuk nak bawa unta tua masuk ke dalam kemah kita. Kita menolak untuk membawa unta tua masuk ke dalam kemah kita. Itu adalah suatu perkara yang benar, kita kata, suatu perkara dasar yang sangat benar di mana kita menolak kerjasama untuk kemah besar, terutama apabila kemah itu melibatkan orang seperti Mahathir Mohamad, Tun Mahathir sendiri yang melibatkan Tun Mahathir. Maka itu adalah satu penolakan yang berlaku atas dasar kita memahami bahawa perjuangan ini tidak boleh lagi dikhianati. Perjuangan ini kita tak boleh nak kita kata kompromi hanya kerana kita nak kuasa. Itu kita kena kesedar. Okey, dia kata ini sudah dipersetujui secara dasar. Ini diperbincangkan oleh Pakatan Harapan tetapi tidak pernah dipersetujui secara dasar dan ini bukan dasar Pakatan Harapan atau Parti Keadilan. Tidak boleh kita impose satu dasar tanpa terlebih dahulu berbincang dengan ahli-ahli parti. Kita kena ingat perbincangan dengan ahli parti itu sangat penting. Dan pemilihan kali ini akan menentukan sama ada mereka yang bersetuju dengan kemah besar itu boleh berjaya atau tidak. Sama ada kemah besar itu diterima oleh pengundi rakyat atau pengundi dari PKR atau tidak. Itu asas kepada pemilihan parti kali ini. PRU belum berlangsung. Kalau kita bercakap tentang dasar, ini bukan dasar. Ini adalah salah satu perbincangan metodologi untuk memenangi pilihan raya. Ini bukan dasar. Dasar itu lain. Dasar itu perkara seperti reform, perkara seperti multiracial, perkara seperti menghormati di antara satu sama lain. Itu dasar. Kemah besar bukan dasar. Kemah besar bukan dasar. Kemah besar strategi. Strategi boleh tak dikritik? Boleh. Strategi boleh tak ditukar? Boleh. Strategi boleh tak dipertikaikan? Boleh. Ini negara demokrasi, amalan demokrasi, parti demokrasi. Bila strategi itu dibentangkan kepada pengundi, kepada ahli-ahli, maka ahli-ahli juga berkebolehan untuk mengkritik. Kita bukan parti yang tak boleh mengkritik pimpinan. Dan pimpinan kalau nak jadi pimpinan mesti bersedia untuk dikritik. Kalau sekiranya pimpinan tidak bersedia untuk dikritik, maka tidak layak mereka berada di dalam tas ataupun di dalam barisan pimpinan. Kalau mereka terlalu nipis telinga mereka untuk dikritik, maka tak layak mereka berada dalam pimpinan. Mereka kena letak jawatan, mereka kena mengundurkan diri. Pimpinan harus bersedia perbuatan dan juga keputusan mereka dikritik oleh ahli. Dan itu adalah dasar. Itu dasar. Dasar kepada Parti Keadilan Rakyat. Dasar kepada Parti Keadilan Rakyat, kalau kita baca perlembagaan, adalah kebebasan untuk kita nak bersuara. Kebebasan untuk kita nak mengkritik.
Jadi bila kita bersuara tidak dibenarkan, bila mengkritik digantung dan juga diambil tindakan, maka di mana dasar kita sebagai ahli parti keadilan negara rakyat? Kalau kita tengok, perlembagaan kita adalah dasar kita. Dalam perlembagaan kita tak pernah sebut bahawa kita ni kena buat kemah besar. Tak pernah. Tak pernah. Kita boleh berbincang, kita boleh bergabung, kita boleh meleraikan penggabungan, tetapi tidak dengan kalimah kemah besar. Kalau mereka nak, dia kena masuk dalam Pakatan Harapan dan dia kena abide, terikat dengan peraturan dan undang-undang dalam Pakatan Harapan. Kenapa kena berada di luar kemah? Sebab dia tahu kalau mereka masuk ke dalam Pakatan Harapan, mereka akan terikat dengan undang-undang Pakatan Harapan. Itu dia. Bila dia kata Rafizi bising di tepi, di atas pentas dan sebagainya, itu tugas kita sebagai rakyat. Bukan Rafizi saja. Saya pun selalu bising. Tapi tindakan saya yang kena lah. Rafizi tak kena kan. Yelah dia orang besar, kita ni orang kecil. Kena lah. Tak apalah. Tapi saya kata, selagi mana kita menutup pintu-pintu orang untuk berbeza pendapat, pintu-pintu untuk ahli mengkritik, maka kita akan meletakkan parti ini sebagai seolah-olah sama level dengan parti PAS, sama level dengan parti UMNO, tak boleh nak kena kritik oleh ahlinya sendiri. Tak boleh nak kena kritik oleh ahli sendiri. Dan kita kena faham kenapa Teng Chua beria sangat nak kemah besar. Bila dia kata kita kena bergabung dengan Bersatu, kita bergabung dengan Muda, kita bergabung dengan Pejuang, kita kena ingat inilah dia. Inilah dia orang-orang, kelompok-kelompok yang pada suatu ketika dahulu pernah bersama dengan Teng Chua membentuk kerajaan. Siapa yang tidak tahu ahli-ahli senarai PKR yang nak jadi menteri dulu kena lalu Teng Chua dulu. Teng Chua kemudian serah pada Azmin. Azmin yang menentukan orang ni boleh, orang ni tak boleh untuk nak jadi menteri di dalam kabinet Mahathir dahulu. Dan akhirnya tinggal 3 orang saja yang pada masa itu pro kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Kak Wan, Saifuddin Nasution dengan YB Fuziah. 3 ni je yang tinggal. Lain semua orang Azmin. Semua pada masa itu orang Azmin, termasuk Teng Chua. Tapi Teng Chua tak bertanding, dia bukan ahli parlimen, so dia tak boleh jadi menteri. Saya rasa, I bet kalau waktu itu dia bertanding, dia pun jadi ahli menteri juga. Yelah dia memegang jawatan-jawatan JLC lah pada waktu itu kan. So kita katakan bahawa sebenarnya pemilihan parti ini adalah penentuan sama ada ahli parti boleh menerima kemah besar atau tidak. Jangan kita anggap ahli-ahli parti ni semua bodoh-bodoh, tuan-tuan. Kita jangan anggap perkara tersebut. Kita kena anggap bahawa ahli parti ni sebenarnya bijak. Dan bila mereka menyuarakan, kalau mereka ramai-ramai mengundi Saifuddin Nasution dan dia menang, jadi kita terima bahawa ahli parti menerima kemah besar. Ni macam kita kata macam memorandum pula, referendum jugalah. Tapi kalau ramai majoriti memilih Rafizi, maka kita tahu bahawa mereka lebih selesa kepada Ayo Malaysia dan menolak kemah besar. So kita kena terima perkara itu. Kita kena terima perkara tersebut. Dan ini merupakan suara akar umbi. Dan itu saya kata, kalau sekiranya Rafizi terpilih menjadi timbalan presiden, kita angkat dia. Biarkan dia bekerja, bawa suara Ayo Malaysia itu dengan lebih laju, dengan lebih mudah, dengan lebih pantas. Dan insya-Allah kalau bukan PRU15, PRU16 kita boleh menang. Tapi kalau Saifuddin yang menang, biar dia yang buat kerja. So kalau Rafizi tak ada dalam tim Saifuddin kerana mungkin dia akan menyanggah apa yang Saifuddin buat, jangan marah Rafizi. Jangan marah Rafizi kalau Rafizi tak ada. Kamu yang tak nak pilih dia. Jadi kali ni Rafizi buka je. Dia kata, aku tawarkan ini pada kamu, terpulang kepada kamu nak menerima atau tidak. Kalau kamu sebagai ahli tak menerima apa yang aku bagi, maka tak apalah, serahlah pada mereka nak menerima. So kalau lepas ni, kalau Rafizi kalah sekali lagi dan dia tidak bersedia untuk bersama dengan kemah besar, jangan salahkan dia. Kamu yang memilih. Sama juga macam kamu mengatakan tak nak bersama dengan BN sebelum ini, kamu salahkan pengundi kenapa masih undi BN. Inilah dia. Inilah dia. Sama saja. Benda yang sama. Benda yang sama berlaku. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai ada tadi argument mengatakan kita akan terima, adalah seorang blogger ni dia kata, kita boleh terima kemah besar kecuali pengkhianat atuk tu kita tak nak terima. Kamu tak boleh tentukan siapa yang kamu nak bawa masuk. Teng Chua sendiri sebut, Pejuang pun kita boleh bawa masuk, Bersatu pun kita boleh bawa masuk. Saya baca tadi kenyataan, dia kata Teng Chua tidak bertanding. Teng Chua sebelum ini tambahannya ia boleh melibatkan, ini Teng Chua sebut
Ia boleh melibatkan muda, warisan, pejuang atau kemungkinan persefahaman aturan kerusi dengan bersatu. Maksudnya dengan bersatu, siapa dalam bersatu? Kita ada Zuraida, kita ada Azmin Ali, kita ada Barubiat tak adalah, itu dalam PSB. Kita ada pengkhianat ni dulu. So sekarang ni kita nak berbagi kerusi dengan dia. Gombak tu kita bagi balik ke Azman Ali. Mungkin Ampang tu kita bagi balik ke Zuraida. Jadi kalau itu yang kita nak selarikan dan selaraskan, jadi kita ni jadi parti apa tuan-tuan? Parti digelak oleh orang. Parti tak berprinsip, semata-mata nak berkuasa, kita sanggup buat apa saja. Okey.